Serangan terhadap ketua Hamas di Iran sangat kejam dan tragik. Assalamualaikum, anda bersama dengan saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah dalam Dunia 10. Ketua Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh dibunuh. Serangan berlaku awal pagi tadi dipercayai dilakukan tentera Zionis di Tehran. Turut terkorban salah seorang pengawal pribadinya. Iran tidak memberikan butiran mengenai bagaimana Haniyeh dibunuh dan menyatakan serangan berkenaan sedang disiasat. Setakat ini, tiada pihak mengaku bertanggungjawab atas pembunuhan ini. Ucapan takziah juga ditujukan kepada rakyat Palestin, dunia Islam dan pejuang Hamas atas kematian pemimpin berkenaan. Haniyeh berada di Tehran bagi menghadiri majlis angkat sumpah Presiden baru Iran, Masoud Pezeshkian. Dalam pada itu, Iran mengesahkan kematian pemimpin tertinggi Hamas tersebut. Jurucakap Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menegaskan siasatan sedang dilakukan. Dalam satu kenyataan, Nasir mengucapkan takziah atas kesyahidan Ismail Haniyeh kepada rakyat Palestin. Kesyahidan Haniyeh di Tehran akan mengukuhkan ikatan yang mendalam dan tidak terputus antara Iran dan Palestin. Sementara itu, Parlimen Iran mengumumkan bakal mengadakan mesyuarat luar biasa berikutan pembunuhan tersebut. Ia akan dihadiri semua institusi berkaitan dan keputusan akan didedahkan kepada umum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengutuk pembunuhan Ismail Haniyeh dengan menyifatkan insiden ini sangat kejam dan tragik. Pembunuhan jelas bertujuan menggagalkan rundingan untuk tamatkan kekejaman Zionis di Gaza yang meragut lebih 40,000 nyawa. I don't know how to express, but we happen to be sitting in the cabinet and the entire cabinet members were shocked at this madness of the Israeli Zionist regime going after people in their bedrooms and torturing people and thinking that they can end this war and aggression in this manner. Perdana Menteri menyatakannya dalam perbualan bersama ahli Biro Politik Hamas Dr. Basim Naim. Pembunuhan Ismail Haniyeh jelas memperlihatkan kegagalan masyarakat antarabangsa memastikan keamanan dan keadilan ditegakkan. Datuk Seri Anwar berduka atas kehilangan seorang sahabat yang akrab dan tokoh pejuang sejati rakyat Palestin. Malaysia turut menggesa siasatan segera dan menyeluruh perlu dilakukan. Di samping memastikan pihak bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Selain meminta semua pihak kekal tenang sementara fakta pembunuhan itu sedang diperoleh, Malaysia mengiktiraf peranan dan sumbangan Allahyarham Ismail Haniyeh dalam usaha membebaskan Palestin dan rakyatnya daripada pendudukan haram Zionis. Tegas Wisma Putra, kejadian itu menekankan keperluan mendesak untuk meredakan ketegangan dengan mencari penyelesaian damai menerusi dialog konstruktif. Malaysia mengucapkan takziah kepada ahli keluarga, kepimpinan dan rakyat Palestin. Sementara itu, pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mencetuskan kecaman meluas daripada pemimpin dan pegawai di seluruh dunia. Kementerian Luar Turki pada Rabu mengutuk pembunuhan itu dengan menegaskan serangan itu bertujuan menyebarkan perang di Gaza pada peringkat serantau. Ia sekali lagi mendedahkan sikap Israel di bawah pemimpin Benjamin Netanyahu bahawa mereka tidak berhasrat mencapai keamanan. Dalam perkembangan sama, China turut mengecam pembunuhan Ismail Haniyeh. China memberi amaran serangan pembunuhan itu menyebabkan ketidakstabilan berlanjutan di wilayah terlibat. Jurucakap Kementerian Luar China menyatakan kebimbangan dan mengutuk pembunuhan ini.
Sementara Rusia menganggap kematian Haniyeh sebagai contoh pembunuhan politik yang sama sekali tidak boleh diterima yang mengancam peningkatan ketegangan di rantau itu. Selain menyeru semua pihak untuk mengelak daripada langkah yang boleh menyebabkan Timur Tengah menjadi perang besar. Tentera Zionis turut melancar serangan ke pinggir selatan ibu negara Beirut semalam. Serangan didakwa berjaya membunuh komando tertinggi Hezbollah, Fouad Shukr. Bagaimanapun, Hezbollah tidak mengeluarkan sebarang kenyataan sementara media Lebanon melaporkan serangan gagal menyasarkan komando Shukr. Menurut Menteri Kesihatan Lebanon, sekurang-kurangnya seorang wanita dan 2 anaknya maut sementara 74 lagi cedera akibat serangan ini. Sementara itu, Koordinator khas PBB melahirkan rasa bimbang susulan serangan itu ke atas bandar berkepadatan tinggi di Lebanon. Menggesa menyelesaikan konflik secara diplomasi. Kedua-dua pihak digesa menghentikan serangan dan kembali kepada resolusi PBB 1701. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyifatkan Gaza telah menjadi kem penghapusan terbesar dunia. Zionis juga dianggap telah melakukan kekejaman yang akan mengatasi Hitler. Berucap di Ankara pada Selasa, Erdogan berkata pemimpin dunia barat sepatutnya bertanggungjawab memastikan keselamatan antarabangsa. Sebaliknya, mereka hanya menyaksikan kekejaman dari jauh tanpa melakukan apa-apa. Erdogan juga menyeru supaya kekejaman dihentikan dengan segera sebelum terlambat. Tambahnya, Zionis mendapat keselamatannya melalui pencerobohan, pembunuhan beramai-ramai dan rampasan tanah. Naib Presiden Amerika Syarikat dari Parti Demokrat Kamala Harris mengatasi Donald Trump dari Parti Republikan dalam pemilihan presiden di 6 daripada 7 negeri. Ia menunjukkan perubahan ketara sejak Presiden Amerika Syarikat Joe Biden menarik diri daripada bertanding semula. Kaji selidik Bloomberg News itu menunjukkan Harris mendahului bekas Presiden Amerika Syarikat itu di Michigan dengan 11%, manakala di Arizona, Wisconsin dan Nevada beliau mempunyai kelebihan 2 mata. Bagaimanapun, Trump berada di hadapan Harris di Pennsylvania dengan 4 mata dan di North Carolina dengan 2 mata. Di Georgia, mereka berada pada kedudukan sama rata. Wisconsin adalah satu-satunya negeri daripada 7 negeri di mana Trump berjaya merapatkan jurang dengan Harris berbanding prestasi Biden dalam kaji selidik sebelum ini. Lebih 150 orang maut dan ramai lagi yang masih hilang susulan tanah runtuh di Kerala, India. Bencana yang melanda daerah Wayanad itu memusnahkan kampung, jalan raya dan jambatan hingga menyukarkan operasi mencari dan menyelamat. Sehingga kini hampir 1,000 orang diselamatkan dan ratusan orang telah dimasukkan ke hospital untuk rawatan. Ia adalah bencana terburuk di negeri itu sejak banjir yang mengorbankan nyawa pada 2018. Kerajaan negeri Kerala juga mengisytiharkan tempoh berkabung selama 2 hari. Beberapa daerah di negeri selatan itu juga mengumumkan sekatan ke atas perjalanan dan pelancongan susulan ramalan hujan lebat berterusan dijangka berlaku. Usaha menyelamat diteruskan dengan bantuan tentera India dan kaki tangan agensi bencana. Lebih 4,000 rumah di bandar Sinuiju dan Uiju di Korea Utara berhampiran sepadan China banjir akibat hujan lebat. Ia memusnahkan kira-kira 3,000 hektar tanah ladang. Banyak bangunan awam, kemudahan infrastruktur dan jalan raya turut ditenggelami air.
Perkara itu mendorong mesyuarat tergempar 2 hari dibuat Parti Pekerja awal minggu ini. Pemimpin tertinggi Kim Jong-un mempengerusikan mesyuarat itu dan menyatakan kebimbangan dan menggesa langkah segera untuk memulihkan kawasan terjejas. Wilayah tersebut banjir akibat hujan lebat ribut tropika Gemi sejak beberapa hari lalu yang menyebabkan tanah runtuh dan banjir kilat di selatan China yang mengorbankan 12 mangsa. Amaran waspada dikeluarkan selain beberapa laporan mengenai usaha untuk mengimbangi kerosakan akibat cuaca melampau. Perkembangan Sukan Olimpik 2024, pemain perseorangan lelaki negara Li Zijia tidak berdepan masalah untuk meraih kemenangan kedua dalam saingan kumpulan G sematan tadi. Dalam aksi tersebut, Zijia menang dengan keputusan 21-10, 21-13 menewaskan pemain Sepanyol Pablo Albian. Kemenangan itu membolehkan Zijia melangkah ke saingan 16 terakhir. Terdahulu, pemain perseorangan wanita negara Go Jinwei terlepas peluang melangkah ke saingan kalah mati apabila tewas pada aksi kedua kumpulan H hari ini. Pemain tersebut tewas 17-21, 22-20, 21-23 menentang lawan di ranking ke-17 dunia Kim Ga-yeon dari Korea Selatan. Keputusan itu menyaksikan Jin Wei yang menduduki tempat kedua kumpulan H terpaksa menamatkan aksi di Paris kerana hanya juara kumpulan akan mara ke pusingan seterusnya. Masih perkembangan Sukan Olimpik 2024, selain aksi atlet Malaysia di Paris, pencapaian atlet-atlet negara lain pada tamasya itu turut menjadi tumpuan. Dalam saingan gimnastik, atlet Amerika Syarikat Simone Biles mempamerkan aksi luar biasa apabila mengungguli acara final berpasukan pada tamasya Paris. Ratu Gimnastik Amerika Syarikat itu bersama rakan sepasukannya mencatat markah tertinggi 171.296 mata meninggalkan Itali di tempat kedua dengan perbezaan 5.802 mata. Sementara pingat gangsa menjadi milik Brazil. China terus mengekalkan dominasi dalam saingan pingpong apabila tidak berdepan masalah meraih pingat emas dalam acara beregu campuran. Gandingan Wang Chiu-chin Sun Qingxia berjaya menewaskan lawan dari Korea Utara Ri Jong-sik Kim Kong-yong dengan keputusan 4-2 untuk pingat emas Sukan Olimpik 2024. Sementara pasangan dari Korea Selatan Lim Jong-un Shin Yu-bin menewaskan pasangan Hong Kong Wong Chun-ting Du Hong Kem 4-0 untuk meraih gangsa. Dalam saingan akuatik pula, menyaksikan atlet renang Australia Kaylee McKeown berjaya mempertahankan gelaran selepas mengungguli acara 100 meter gaya bebas backstroke wanita. Lebih membanggakan apabila Kaylee berupaya menamatkan saingan menerusi rekod baharu Olimpik dengan catatan masa 57.33 saat. Sementara itu, pemegang rekod dunia Regan Smith dari Amerika Syarikat sekadar berpuas hati di tempat kedua manakala gangsa menjadi milik Catherine Burkhoff dari Australia. Sekian Dunia 10 RTM, penyiar rasmi Sukan Olimpik Paris 2024. Saksikan wira-wira negara beraksi, doakan kejayaan mereka membawa pulang pingat emas. Malaysia Madani, jiwa merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.